Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi kepada semua penonton setia Currency MY. Pada video kali ini kita ingin membawa Anda terus ke tengah-tengah kancah politik Sabah yang kini semakin panas. Bukan biasa-biasa punya panas, tetapi panas yang membara seperti api yang sedang disimbah minyak. PRN Sabah yang dijangka akan diadakan bila-bila masa sahaja kini semakin kelihatan seperti medan tempur bebas untuk semua. Semua pun mau bertanding, semua pun mau menang. Tetapi adakah rakyat Sabah yang ujung-ujung jadi mangsa? Baiklah, baru-baru ini Ketua Penerangan GRS Datuk Joniston Bangkuai ada mengeluarkan satu kenyataan yang menarik. Dia kata PRN kali ini mungkin menjadi satu free for all ataupun pertempuran terbuka tanpa sekatan. Maksudnya tidak ada persefahaman yang jelas antara parti dan semua akan masuk bertanding ikut kepala masing-masing. Pada Joniston ini mungkin satu kelebihan, sebab rakyat Sabah boleh memilih antara gabungan parti tempatan dan parti dari Semenanjung, tetapi adakah ia semudah itu? Pakar-pakar politik tidak setuju. Mereka kata PRN Sabah kali ini bukanlah pertembungan yang mudah antara parti Sabah dan juga parti Malaya. Hakikatnya ia bakal menjadi medan pertarungan yang hebat antara parti-parti tempatan itu sendiri, terutamanya antara GRS, Warisan dan juga KDM. Nampak macam semua pun ingin menjadi hero, tetapi akhirnya siapa yang akan tersungkur nanti? Dr. Kanul Gindol, seorang penganalisis politik yang kini juga aktivis sosial Sabah, menyifatkan PRN ini sebagai sangat menarik dan berisiko tinggi. GRS katanya akan berdepan cabaran yang besar, bukan sahaja dari parti Semenanjung macam PH dan BN, tetapi juga daripada Warisan dan KDM yang berkeras ingin bertanding secara solo. Coba kamu bayangkan, GRS dengan 8 komponen parti pun masih lagi teragak-agak ingin pergi solo atau tidak, ataupun mereka mahu berpakat dengan PHBN. Nah, GRS sebenarnya berada di satu persimpangan. Kalau mereka bergerak sendiri, mereka perlu pastikan 73 kerusi DUN Sabah itu dibahagi antara parti-parti tempatan sahaja. Tetapi kalau mereka pilih untuk berpakat dengan PHBN, mereka kena sedia berkorban banyak kerusi. Dan inilah yang sedang berlaku sekarang. Menurut Dr. Kanul, PKR pun sudah menyatakan yang mereka mahukan 13 kerusi negeri. DAP, Amanah, APCO, MCA, PBRS semua ingin kerusi masing-masing. Jadi berapa kerusi yang tinggal untuk GRS? 15 kerusi? Dr. Kanul kata itu tidak masuk akal. Dan situasi ini sebenarnya amat merisaukan. Kalau GRS, Warisan, dan KDM bertembung sesama sendiri di banyak kerusi, siapa yang akan untung nanti? Ya, sememangnya parti-parti dari Semenanjung. Mereka boleh menang mudah bila undi orang Sabah berpecah 3-4 arah, sedangkan yang kita ingin sangat elakkan ialah dominasi semula politik Malaya di bumi Sabah. Malah sekarang ini sentimen anti parti Malaya kembali memuncak di Sabah. Rakyat semakin bersemangat dengan slogan Sabah untuk Sabahans, tetapi anehnya pemimpin dari Malaya seperti Zahid Hamidi pula mula menyerang slogan itu. Kononnya ia coba untuk memecah belahkan rakyat Malaysia. Tetapi coba kita tengok Sarawak. Gabungan Parti Sarawak, GPS, sudah pun berjaya mengusir hampir semua parti Malaya. Hanya DAP sahaja yang tinggal 2 kerusi di sana, dan itu adalah hasil keberanian mereka meletakkan parti tempatan sebagai satu parti yang dominan. Kamu rasa Sabah boleh capaikah begitu? Ramai pemimpin GRS sebenarnya condong ke arah itu. Datuk Dr. Jeffrey Kitingan dan Tan Sri Pandikar Amin Mulia antara yang dikatakan tegas mahu Sabah ditadbir oleh parti Sabah sendiri. Tetapi ketua mereka pula, Datuk Seri Haji G. Nor, nampaknya masih lagi berbelah bagi. Ada ketika dia kelihatan mahu meninggalkan BN, tetapi kemudian masih terbuka kerjasama dengan PH. Kenapa? Apa sebenarnya yang ditunggu-tunggu?
Adakah kerana hubungan kukuh antara Zahid Hamidi dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang membuatkan Hajiji keberatan untuk benar-benar bebas? Adakah GRS sedang terperangkap dalam ikatan tidak rasmi yang menghalang mereka dari menyatakan pendirian tegas? Inilah yang membuatkan rakyat Sabah semakin resah. Mereka sudah penat menunggu pemimpin yang jelas dan berani membuat keputusan. Dr. Kanul juga memberikan peringatan yang keras. Ada agenda untuk menafikan peluang rakyat Sabah menguasai politik negeri mereka sendiri. Katanya, adakah PH dan BN sedang merancang untuk meletakkan ketua menteri boneka di Sabah? Ini bukanlah teori konspirasi semata-mata. Bila kita tengok cara kerusi sedang dibahagikan dan bagaimana pemimpin Sabah seolah-olah tunduk kepada tekanan dari Kuala Lumpur, kita tidak boleh abaikan kemungkinan itu. Dan soalan besar yang patut kita semua tanya sekarang, siapa yang kita mahu menjadikan ketua menteri Sabah? Adakah kita mahu pemimpin yang sekadar berpotensi atau seorang yang benar-benar telah buktikan keupayaannya? Selepas 5 tahun, adakah rakyat Sabah masih boleh bersabar menunggu janji yang tidak kunjung tiba? Atau sudahlah tiba masanya untuk mereka katakan cukuplah. Baiklah, sekarang mari kita beralih kepada perbincangan yang lebih panas. Saya ingin tanya kepada Anda semua pendengar-pendengar di luar sana. Adakah Warisan dan juga KDM sebenarnya sedang melemahkan usaha untuk memperkukuhkan suara rakyat Sabah dengan bertembung sesama sendiri dengan GRS? Bukankah lebih baik kalau semua parti tempatan bergabung macam GPS di Sarawak? Atau mungkin ada ego politik yang terlalu besar untuk ditundukkan? Dan satu lagi persoalan sensitif, adakah Haji Jinor sebenarnya takut kehilangan sokongan pusat? Takut peruntukan tidak turun ataupun takut proyek tidak jalan? Atau adakah benar wujud perjanjian politik rahasia antara GRS dan pemimpin kerajaan perpaduan yang tidak kita tahu? Ini bukanlah tuduhan, jangan salah sangka ya. Tetapi ini adalah persoalan-persoalan yang patut ditanya oleh semua rakyat Sabah. Lebih dari itu, apa jadi kalau semua ini hanyalah wayang semata-mata? Sandiwara politik yang tujuannya hanya untuk mengaburi mata rakyat. Sambil kerusi-kerusi negeri dibahagi sesama mereka di belakang tabir. Nah, apa pendapat Anda? Adakah itu situasi sekarang atau bagaimana? Baiklah, akhirnya saya ingin juga bertanya satu soalan terakhir yang mungkin paling pedih. Jika PRN Sabah nanti menyaksikan PH dan BN menang kerana perpecahan undi parti tempatan dan mereka berjaya melantik seorang ketua menteri boneka dari kalangan mereka, siapa yang patut kita persalahkan? Adakah pemimpin tempatan yang gagal bersatu ataupun rakyat Sabah sendiri yang terus memberi ruang kepada mereka? Coba fikir baik-baik. Dan sebelum saya akhiri siaran ataupun video pada hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda yang terus menyokong channel ini, Currents VMY. Dan kalau Anda semua rasa konten macam ini penting untuk masa depan Sabah dan juga Malaysia, sila tekan butang like, share kepada rakan-rakan Anda dan subscribe untuk lebih banyak pendedahan politik yang tidak ditapis. Kita bukan channel propaganda dan kita juga bukanlah alat mana-mana parti. Kita cuma suara rakyat untuk rakyat. Jumpa lagi di dalam video yang seterusnya, dan jangan lupa, Sabah punya masa depan, Sabah punya kuasa, tetapi hanya jika rakyat Sabah berani untuk bangkit. Baiklah, salam sejahtera, salam hormat, dan salam perjuangan. Sekian sahaja semua. Terima kasih.